Assalamualaikum. Bersama kita kembali dalam rancangan Kami Media Official. Saya Zulaikha Maisara, pengacara anda pada hari ini. Jadi saya sekarang berada di Taman Tasik Titiwangsa bersama dengan seorang yang saya amat kagumi dan segani, Puan Zarina Osman, Ketua Seri Kandi bahagian Titiwangsa. Apa khabar Puan? Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa Puan pada hari ini. Jadi macam mana jalan nak datang ke sini tadi? Ada sesak ke? Lancar? Oh, perjalanan hari ini sangat lancar. Alhamdulillah. Okey Puan, saya difahami Puan sudah lama bersama dengan Seri Kandi. Ya, sudah saya. berapa lama ya Puan? Saya telah bersama-sama dengan Seri Kandi semenjak pada awal tahun 2016 lagi sehingga kini. Baik. Jadi apakah aktiviti-aktiviti yang telah dilakukan oleh Puan bersama dengan Seri Kandi? Antara aktiviti yang kami lakukan, kami banyak turun padang bersama-sama dengan yang memerlukan di luar sana. Kami banyak membantu mereka, terutama golongan B40 dan M40. Lebih-lebih lagi ketika negara dilanda wabak pandemik COVID pada Mac yang lalu 2020, banyak yang memerlukan perhatian dan bantuan. Jadi kami juga menjadi perantaraan membantu menghulurkan sumbangan kepada yang memerlukan. Kami juga membantu bukan hanya memberikan baku sumbangan, keperluan dapur, keperluan asas, dan kami juga membantu mereka mencari menyesuaikan dengan platform yang disediakan, terutama dari segi perniagaan secara online. Kerana mereka masa tu tidak boleh untuk berniaga dan banyak peniaga-peniaga di sana waktu tu tidak boleh berniaga, ya. Tidak dibenarkan berniaga kerana waktu itu kes COVID yang amat tinggi. Jadi kita membantu dan mendidik mereka bagaimana mereka meneruskan kelangsungan hidup mereka dan mereka masih lagi boleh berniaga, tetapi bertukar ke cara secara di atas talian. Baik, terima kasih. Jadi maksudnya aktiviti itu juga berunsurkan kebajikan juga, ya? Ya, saya. Baik. Jadi seperti mana yang Puan sebut tadi, negara kita dilandas pandemik COVID-19 pada tahun 2020, Mac 2020. Apakah cabaran yang dihadapi oleh Puan pada ketika itu? Cabaran utama saya yang saya lalui pada ketika itu adalah dari segi perubahan corak ataupun mobility, di mana semuanya kena dijalankan secara norma baharu dan pergerakan di luar sana amat terbatas. Ya, betul. Kerana ketika itu kita tidak dibenarkan keluar. Jadi bagaimanakah Puan berhadapan dengan cabaran tersebut? Apa yang Puan lakukan pada ketika itu? Jujur saya katakan, walau bagaimanapun cabaran tu berada di hadapan saya, itu tidak boleh dijadikan alasan utama untuk mengekang saya untuk turun ke bawah membantu masyarakat, membantu yang di luar sana. Jadi apa yang saya lakukan pertama sekali, saya mendapatkan surat kebenaran daripada pihak tertentu. Baik. Untuk saya turun juga, dan kerja-kerja dilakukan secara biasa, tetapi kena mematuhi SOP yang amat tinggi. Jadi Puan, seperti mana yang kita tahu, Puan sentiasa membantu mereka yang memerlukan di Titiwangsa. Contohnya tadi Puan ada sebut masa pandemik pun Puan ada turun membantu mereka. Jadi apakah yang memberikan Puan semangat, motivasi untuk membantu mereka yang memerlukan Puan di kawasan Titiwangsa ni? Apakah yang menaikkan semangat Puan? Saya melihat ramai yang memerlukan bantuan dan memerlukan keprihatinan daripada kami. Jadi pandemik COVID ni tidak boleh mematahkan semangat saya untuk terus membantu dan terus melakukan kerja-kerja yang
sememangnya memang saya dah buat semenjak dahulu lagi. Dan juga kami juga melihat kepayahan mereka demi kelangsungan hidup. Dan seperti mana yang saya katakan tadi, saya merasakan diri saya di antara menjadi perantaraan untuk membantu mereka, seperti menyampaikan bakul-bakul sumbangan, bakul prihatin daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi bermaksud rasa semangat itulah yang membuatkan Puan terus membantu mereka. Ya, saya. Okey Puan. Jadi selain daripada inisiatif bakul prihatin negara oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, apakah lagi inisiatif yang telah Puan lakukan? Baru-baru ini saya bersama-sama dengan Yang Berhormat Senator Wan Ahmad Faizal, kami telah turun ke Titiwangsa menyampaikan bakul sumbangan Yang Berhormat Senator Wan Ahmad Faizal melalui program kayuhan. Maknanya sambil kami bersenam, sambil memberi bantuan. Ya, maknanya kami menyampaikan bakul sumbangan tu sambil kami kayu basikal. Bagus, sambil bersenam, sambil beri bantuan. Program tu ramai ke yang sertai ketika itu Puan? Ramai juga, seramai 60 orang yang menerima sumbangan. Of course kita ikut SOP. Dan kami turun di antara lokasi yang kami turun adalah di perkampungan Kampung India di Desa Pandan. Di situ kami juga bertemulah dengan mereka yang memerlukan sumbangan. Baik Puan, satu inisiatif yang sangat bagus bagi saya. Jadi apakah lagi inisiatif yang akan datang untuk dilakukan kepada masyarakat? Ada ke untuk wanita sepertinya? Ada. Seperti yang saya maklumkan tadi, kami juga menyasarkan golongan wanita. Banyak kawan-kawan wanita di sana yang terjejas, yang terdiri daripada golongan asnaf, golongan ibu tunggal, dan mereka yang terkesan pandemik kerana suami mereka diberhentikan kerja. Jadi isteri-isteri ni mereka ingin membantu suami mereka mencari pendapatan, dan kami juga membantu mereka, membimbing mereka untuk membuat perniagaan di atas talian. Baru-baru ini Yang Berhormat Datuk Seri Rina Muhammad Arun telah melancarkan suatu program yang amat bagus, iaitu Bangkit Wanita. Dalam program Bangkit Wanita ni, wanita-wanita yang ingin berniaga, ingin menceburi perniagaan, yang tidak mempunyai pengalaman, mereka ini akan dibimbing daripada zero to hero. Jadi pada saya, sebelum kita ni nak berniaga, kita mestilah melengkapkan diri kita ni dengan ilmu perniagaan. Jadi mereka kena mencari ilmu tersebut sebelum mereka menceburi bidang perniagaan yang ingin mereka ceburi. Jadi bagaimanakah cara, contohnya penonton kita yang ingin menyertai program ini, bagaimanakah mereka ingin menyertai? Ada tak cara untuk hubungi talian ke ataupun perlu ke websitenya ke? Boleh mendaftar di website. Semuanya ada di dalam Kementerian Pembangunan Wanita. Kita pergi ke www.bangkitwanita.com. Klikkan di situ. Di situ ada sediakan bagaimana untuk mendaftar. Baik, jadi pada sesiapa yang ingin menyertai program yang bermanfaat ni, mereka boleh pergi ke laman sesawang tersebut lah. Ya, saya. Jadi nombor telefon pun akan disediakan di dalam laman sesawang tersebut, betul Puan? Ya, saya. Baik, bagus. Sangat membantu. Selain daripada inisiatif yang saya sebutkan tadi, kita juga ada skuad wajah. Skuad wajah, boleh terangkan tak dekat kita apakah itu skuad wajah? Skuad wajah ni adalah untuk melindungi wanita di seluruh negara, melindungi wanita daripada keganasan, terutamanya keganasan rumah tangga. Cik Zulaika, adakah sudah berumah tangga?
Belum, saya belum berumah tangga lagi. Okey. Sebelum-sebelum ni kita juga ada dapat aduan, faham-faham sajalah kan dengan pandemik ni. Banyak sangat juga yang terjadi keganasan rumah tangga. Mereka merasa terkongkong kerana kesempitan hidup, tidak punya iwang, suami diberhentikan kerja. Isteri juga ada yang susah nak pergi kerja kerana sewaktu tu taska banyak ditutup. Dengan kes-kes lagi penderaan kanak-kanak. Jadi macam-macam keganasan dalam rumah tangga tu boleh berlaku secara mental dan juga secara fizikal. Jadi skuad Wajah ni adakah ia memerlukan volunteer ataupun mereka sudah ada pasukan mereka sendiri? Kami masih lagi memerlukan sukarelawan. Dan namanya pun juga Sukarelawan Skuad Wajah. Oh, Sukarelawan Skuad Wajah. Jadi bagi mereka yang ingin menyertai sukarelawan ni, mereka boleh pergi ke laman Facebook siapa Puan? Mereka boleh pergi ke Facebook Kementerian Keluarga Wanita dan Kanak-kanak, atau boleh juga tengok di Facebook YB Datuk Seri Rina sendiri. Di situ disediakan, mereka boleh hubungi dan juga mereka boleh mendaftar sebagai sukarelawan. Baik. Jadi terima kasih Puan. Sebelum kita mengakhiri program rancangan kita pada hari ini, apakah nasihat Puan kepada bakal pemimpin dan juga pemimpin di luar sana? Berat soalan Cik Zulaikha tu. Pada saya, sebelum kita menjadi seorang pemimpin, saya bercakap tentang diri saya lah. Yalah. Saya perlu tahu dan saya perlu belajar untuk memimpin diri saya sendiri. Bagaimana saya nak memimpin di luar sana sekiranya saya sendiri tidak tahu bagaimana untuk memimpin diri saya. Dan pada saya, untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, saya mestilah kita perlu mendapat penghormatan. Maksud saya, kita perlu dihormati dan disayangi oleh orang yang paling rapat dengan kita sendiri, ahli keluarga kita yang terdekat. Ini maksudnya orang yang terdekat dengan kita perlu memberikan sokongan supaya kita boleh memimpin ke macam mana? Macam saya sebutkan tadilah, okey. Untuk kita menjadi pemimpin yang dihormati, kita mestilah mendapat kepercayaan dan dihormati oleh orang yang paling rapat dengan kita dahulu sebelum kita mendapat penghormatan daripada orang lain. Baik. Terima kasih, sangat menyentuh perasaan Puan Zarina Osman. Jadi bagaimanakah mereka yang ingin menjadi sukarelawan untuk Sri Kandi ni Puan? Bagaimana mereka ingin mendaftarkan diri? Okey, kepada sesiapa yang berminat untuk menyertai sebagai sukarelawan Sri Kandi Titiwangsa, bolehlah melayari Facebook kami di www.srikandi.ppbm bahagian bersatu Titiwangsa. Okey, baik. Dan bagi sesiapa yang berminat ingin mengiklankan produk anda, bolehlah hubungi di talian ini. Jadi terima kasih Puan untuk wawancara kita pada hari ini. Sama-sama. Kepada korang semua, jangan lupa tekan like dan subscribe dekat butang bawah. Jangan lupa terus support kami. Terima kasih. Bye.